Baik, kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus mengenai hasil pendapatan Sarawak. Rinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya Azam, terima kasih. Sarawak mencatatkan hasil pendapatan negeri tertinggi iaitu 11.9 bilion ringgit pada tahun lepas. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata jumlah tersebut melepasi sasaran awal iaitu 10.2 bilion ringgit yang menunjukkan peningkatan 17%. Saya compare dengan 2018. 2018 kita mendapat pendapatan kira-kira 7 bilion. Dan pada tahun ini, tahun lepas 22. Setahun sampai bulan Disember, kita menerima sebagaimana saya kata tadi 11.9 bilion, maknanya almost 12 bilion. Dan ini adalah satu angka yang agak memerangsangkan. Dia memberi surplus kepada bajet kita tahun lepas. Premier Sarawak berkata demikian pada sidang media di Kuching. Jelasnya hasil itu adalah terdiri daripada 4 kategori utama iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil dan pemberian dan pembayaran balik daripada dana persekutuan. Dedah Premier Sarawak lagi, hasil cukai menyumbang 6.7 bilion ringgit atau 56% daripada jumlah hasil, manakala kategori lain menyumbang 44%. Manakala di bawah kategori hasil cukai, cukai jalan negeri atau State Sale Tax SST menyumbang 84% atau 5.6 bilion ringgit daripada jumlah hasil cukai yang dikutip, manakala produk bercukai di bawah SST antara lain terdiri daripada produk minyak dan gas, produk kelapa sawit dan aluminium. Menurut Premier Sarawak lagi, prestasi yang lebih baik dalam kutipan SST adalah disebabkan oleh harga pasaran yang lebih tinggi pada 2022 untuk produk minyak dan gas serta produk kelapa sawit. Tambahnya, Kerajaan Sarawak akan terus mengkaji dan meneliti pelbagai inisiatif utama untuk meningkatkan hasil Sarawak melalui peningkatan, meluaskan dan mempelbagaikan sumber pendapatannya. Mengulas lanjut, Premier Sarawak berkata bagi tahun 2022 sahaja, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan seperti menguatkuasakan dasar dividen negeri ke atas badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan dan mengenakan SST ke atas arang batu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata usaha ini adalah penting kerana Kerajaan Sarawak terus giat meneruskan agenda pembangunannya kepada menjadikan Sarawak sebuah negeri ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030 seperti yang digariskan dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi telah menubuhkan Jawatankuasa Pemandu ke arah merealisasikan pewujudan satu entiti bekalan air di Sarawak dalam tempoh 2 tahun. Menurut Menteri berkenaan, Datuk Julahi Narawi, sebelum ini ada sebuah jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk tujuan itu tetapi diubah suai kepada Jawatankuasa Pemandu. Datuk Julahi berkata ini bagi memastikan agar penambahbaikan yang lebih inklusif dapat dilakukan menepati penanda aras jangkaan selain sebagai panduan kepada pengoperasian entiti berkenaan selaku sebuah badan korporat kelak. Jelasnya jawatankuasa terbabit dipengerusikan oleh beliau sendiri serta turut dianggotai oleh kedua-dua timbalan beliau dan setiausaha kerajaan negeri. Beliau dalam pada itu memberi jaminan kebajikan kira-kira 4,000 pegawai dan kaki tangan yang berkhidmat dengan 4 buah agensi bakalan air di negeri ini akan terus dijaga susulan penubuhan entiti berkenaan. 4 buah agensi yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bekalan air di Sarawak ketika ini ialah Lembaga Air Kuching, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Lembaga Air Sibu dan Lembaga Air Kawasan Utara. Datuk Julahi berkata demikian pada malam apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan penghargaan pesara Lembaga Air Kuching di Kuching. Dalam perkembangan lain, Menteri itu menegaskan saluran paip pembekalan air yang telah uzur serta tidak mempunyai jajaran paip yang tersusun merupakan cabaran besar yang perlu ditangani oleh agensi air di negeri ini. Jelasnya, keuzuran saluran paip antara penyumbang kepada gangguan bekalan air tidak berjadual sekaligus turut menyebabkan kelewatan kerja-kerja baik pulih ekoran lokasi jajaran yang tidak tersusun.
Sehubungan itu, 4 agensi air diminta melakukan kajian terperinci berkenaan susunan jajaran paip di negeri ini dan seterusnya melakukan kerja-kerja pemetaan. Ia bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya berdepan gangguan bekalan air tidak berjadual. Datuk Julahi turut menyatakan jangkaan peningkatan permintaan bekalan air kepada 4,600 juta liter sehari MLD menjelang 2070 berbanding 2,000 MLD ketika ini. Bagi menampung permintaan pada jangka masa panjang, sumber air mentah yang akan dijadikan air terawat ialah sungai, kawasan tadahan dan empangan hidroelektrik sedia ada. Baik, dana berjumlah RM12,000 di bawah peruntukan projek Kecelua Bandar MRP diserahkan kepada 20 penerima bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup. Penyerahan tersebut disempurnakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben dalam satu majlis ringkas yang diadakan di Pusat Hikmat Dun Kedup baru-baru ini. Terdahulu semasa berucap, Martin Ben yang juga Adun Kedup berharap agar geran yang diterima dapat dimanfaat dengan sebaiknya untuk masyarakat setempat termasuk melaksanakan projek kecil di kampung. Ia juga diharap untuk membantu memenuhi keperluan pengurusan atau mengadakan aktiviti di peringkat kampung dan persatuan. Tambahnya lagi, cara-cara merekod setiap perbelanjaan maupun transaksi juga perlu dibudayakan dengan betul agar tidak timbul tanggapan yang mengatakan bahawa dana tersebut disalahguna. Kesemua penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Ketua Biro Wanita, Ketua Biro Belia, Pengerusi Gereja dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saudara, para ibu bapa diingatkan agar tidak menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada guru untuk mendidik dan perlu turut memainkan peranan dalam memastikan anak-anak mereka mendapat keputusan yang baik dalam akademik. Menurut Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipli, warga pendidik juga perlu mempunyai kepedulian yang tinggi dengan merangka strategi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan para pelajar agar lebih tinggi. Muhammad Safizan memberitahu pihak kerajaan ada menyediakan beasiswa kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Dalam pada itu, golongan belia juga katanya perlu merebut pelbagai peluang pekerjaan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak yang sedang dalam usaha untuk menjadikan negeri ini maju menjelang tahun 2030. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Pelajar dan Majlis Graduasi Tingkatan 6 SMK Pusat semalam mengenai permohonan untuk membaik boleh Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pusat. Muhammad Safizan berkata beliau akan berjumpa dengan Kementerian Pendidikan bagi menyuarakan permohonan tersebut. Beliau kemudiannya meluluskan dana berjumlah RM10,000 kepada SMK Pusat dan RM10,000 lagi kepada SMK Beladin untuk melakukan program di sekolah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC sedang dalam proses memasang peralatan perkhidmatan Wi-Fi di Kampung Semawak Pantuk di bahagian Sri Aman kira-kira 138 km dari Kuching. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan proses berkenaan sebagai langkah interim susulan aduan menara telekomunikasi yang tidak berfungsi di kawasan itu sementara menunggu perkhidmatan Wi-Fi di bawah inisiatif Sarawak Rural Broadband Network MySRBN di situ siap sebelum hujung Mac ini. Kenyataan itu memaklumkan berdasarkan maklumat yang diterima, menara telekomunikasi yang dimaksudkan oleh pengadu adalah menara telekomunikasi di bawah projek sedang dalam pembinaan yang dikenalikan kerajaan negeri. Pembinaan struktur menara yang terletak 4.5 km dari Pekan Pantuk telah siap dan kini di peringkat akhir rundingan komersial dengan penyedia perkhidmatan seperti Celcom, Digi, Maxis serta U-Mobile bagi penyediaan kemudahan perkhidmatan talian mudah alih 4G sebelum penghujung tahun ini. Kenyataan tersebut juga menjelaskan MCMC telah melaksanakan fasilitisasi bagi memudah cara proses rundingan antara pihak penyedia kemudahan perkhidmatan dan pihak SDEC yang bertanggungjawab melaksanakan projek pembangunan menara telekomunikasi dan dibiayai Kerajaan Sarawak. Dalam pada itu, MCMC memberitahu di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1, sejumlah 10 menara telekomunikasi baharu sedang dibangunkan di Sri Aman tahun ini dan kesemuanya akan beroperasi secara berperingkat sehingga suku keempat tahun ini.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak.